Minggu lepas kita telah cerita berkaitan dengan adab-adab haji. Adab-adab haji, malam ni kita sambung sikit lagi, tak nak habiskan bab haji. Jadi malam ni cuba sentuh satu bab. Apabila kita pergi ke Mekah, tak kiralah kita pergi haji ataupun umrah, kita kena ingat, kita kena perbanyakkan minum air zam-zam. Dia panggil ma'um zam-zam. Bukan zam-zam al-kazam. Itu Piramli dak. Zam-zam al-kazam. Tika terbang. Ini air zam-zam. Air zam-zam ini air yang sangat afdal, paling baik atas muka bumi. Tak ada air atas muka bumi ni paling afdal, paling mulia lebih daripada air zam-zam. Dia air ni sebenarnya beza air ni. Air ni air mineral, air sejuk. Dia ada beza. Air Yasin lain. Tak, air je. Kita baca Yasin tiup. Dia lain dah air tu. Dia lain. Tak, tengok sama je. Tak, sebab itulah kadang-kadang air ni pun dia ada manfaat dia. Tapi air paling afdal iaitu air zam-zam. Air zam-zam ini Nabi sebut sendiri, khairu ma ala wajhil ardi. Air yang paling baik atas muka bumi ni. Nak challenge air zam-zam tak dapat dah. Ambillah air apa sekalipun, nak lawan air zam-zam tak boleh. Sebab air zam-zam air yang paling baik atas muka bumi. Jadi bila kita pergi ke Mekah, jangan lupa kita perbanyakkan minum air zam-zam. Tak boleh minum ustaz nak kencing, tak apa, minum je lah. Minum air zam-zam tak nak kencing, percayalah. Nak minum. Kalau Imam Hanafi, dia kata kalau boleh air zam-zam ni minum sambil berdiri. Sambil berdiri. Sebab dia basuh banyak sikit. Kalau kita duduk minum dua cawan tak nak dah. Kita kena berdiri. Minum. Nah. Sebab kita minum air zam-zam sebenarnya dia kata, bukan air masuk. Barang siapa minum air zam-zam sebenarnya bukan air yang masuk, tetapi ilmu yang masuk. Hikmat yang masuk, rahmat yang masuk. Kita nampak je air, sebenarnya bukan air masuk. Yang masuk tu ilmu, hikmat. Benda-benda baik. Terang hati kita, menjadikan kita ni rajin, kita ni mudah baca Quran, kita ni senang belajar. Air zam-zam. Ulama-ulama dulu dia minum air zam-zam je. Imam Syafi'i, Ibnu Hajar Al-Asqalani minum air zam-zam. Sebab itulah orang dulu hafal hadis beratus ribu. Quran ni ya Allah belah-belah tahun ingat dah. Sebab dia sentiasa minum air zam-zam. Oleh itu kita kena ingat, kita kena perbanyakkan minum air zam-zam. Dan ketika minum, jangan lupa kita berdoa. Kita berdoa. Dan Nabi sebut, ma'un zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam ini kamu doa apa saja, Allah makbul. Ketika nak minum tu berdoa dulu. Dalam hati pun tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Doa. Murah rezeki kau, panjang umur kau, mati dalam iman ke, minum. Kita niatlah apa-apa ketika nak minum air zam-zam. Paling tidak pun kita minta lah husnul khatimah. Mati dalam keadaan yang baik, penghujung yang baik. Sebab Nabi sebut sendiri. Tapi kalau kita pergi Mekah sekarang, tengok orang Arab, kadang-kadang ya Allah, dia buat basuh kaki air zam-zam. Anak pergi hari tu tengok, ya Allah, dia buat ambil semayang, tak apalah air semayang tu. Dia basuh kaki. Dia sa'i sekejap, dia berhenti, basuh kaki dia dengan air zam-zam. Minumlah. Air zam-zam ni kena ingat, kita kena muliakan air zam-zam sebab air tu mulia. Sebab tu ditandas tak boleh kita nak guna air zam-zam. Nak buat basuh kencing, basuh berak, jangan.
Tak, ni di Mekah pun tandas dia tu bukan air Zam-Zam tu. Tandas dia air pahit biasa je. Air Zam-Zam untuk minum sahaja. Dia ada dua. Hak sejuk, hak biasa tak? Kalau kita rasa tak penat peluh, minum hak sejuk. Allah lega. Tak, pagi-pagi minum hak biasa ni. Tak, takut kita batuk ke apa, minum hak biasa dia ada. Untuk minum je. Tapi arak sekali buat basuh kaki. Dia buka basuh kaki, ya Allah, habis basah. Tempat saya tu habis basah. Kita orang Melayu pun tengok, basuh kaki lah juga. Tengok arak. Arak kadang-kadang bukannya reti sangat. Kata je arak. Kadang-kadang saya tak betul. Pakai ke ihram tak reti. Arak ni. Oh, arak ni. Tengok arak, kita pun ikut arak. Basuh kaki dah. Kalau boleh minum je. Tak, minum tak apa. Saya sekejap berhenti minum. Saya pula berhenti minum. Saya pula berhenti minum. Tak apa. Minum je. Air Zam-Zam banyak tak habis. Tak habis. Perbanyakkan minum. Sebab sebenarnya bila kita minum, sebenarnya hikmat tu masuk. Ingat Nabi dulu. Ketika Nabi nak naik Isra' Mi'raj. Allah belah dada Nabi. Allah belah dada Nabi. Allah buang semua. Benda-benda yang kotor Allah cuci dengan air Zam-Zam. Allah cuci dada Nabi dengan air Zam-Zam, baru Allah nak tutup semula. Kaabah ketika Nabi pergi pembukaan kota Mekah, Fathul Makkah. Nabi menang, Nabi pergi serang orang musyrikin. Nabi tengok di keliling Kaabah tu ada berhala. Maka Nabi musnahkan semua berhala. Nabi ambil air Zam-Zam, bersih Kaabah. Masa tu sebab di Kaabah tu kotor sangat. Dengan berhalanya, dengan araknya, macam-macam orang jahiliah letak. Nabi bersih dengan air Zam-Zam. Janganlah kita air Zam-Zam ni kita guna tak kena pada tempat dia. Yang pentingnya kita disuruh perbanyakkan minum air Zam-Zam. Minum air Zam-Zam. Kalau kita ada peluang pergi ke Mekah, kita cubalah perbanyakkan minum air Zam-Zam. Pergi minum. Tak naklah kawan nak kencing. Tak apa, minum je. Di Malaysia banyak sekarang. Ada jual 10 liter. RM120. Pergi tempat syarikat travel ada dia jual. Air Zam-Zam RM130. 10 liter macam-macam. Beli tak apa, kalau tak nak kita nak guna, kita belilah air Zam-Zam. Okey, seterusnya akhir sekali kita ingat, bila kita pergi Mekah juga jangan lupa kita ziarah Madinah. Biasa kalau kita pergi Mekah dia ada package untuk ziarah di Madinah. Sebab di Madinah tu ada makam Rasulullah. Jangan pergi Mekah tak pergi Madinah. Sebab Nabi sebut, man hajja walam yazarni faqad jafani. Wa man zarani mayyitan faka'annama zarani hayyan. Nabi kata sesiapa menunaikan haji, siapa pergi buat haji tetapi tidak menziarahiku, maka dia telah berkasar dengan aku. Nabi sebut. Siapa pergi Mekah, tak kira lah buat haji ke, buat umrah ke, kena ziarah Nabi. Kena ziarah Nabi. Nabi suruh ziarah dia. Ziarah macam mana? Nabi dah wafat dah. Nabi kata, "Waman zarani mayyitan faka'annama zarani hayyan." Sesiapa pergi ziarah kubur aku, seolah-olah dia ziarah aku hidup-hidup. Sesiapa menziarahi makam aku, seolah-olah dia menziarahi aku ketika aku hidup. Nabi tak mati. Para anbiya ni tak mati, hidup. Dia hidup. Kita tak payah fikir Nabi lah. Kita fikir orang mati syahid. Mati syahid dah. Mati syahid ni, orang ke bumi 10 tahun dah. Gali semula, darah dia merah lagi. Okey. Tak, itu mati syahid baru. Ada kadang orang hafiz Quran dah. 8 tahun dah meninggal, gali semua tengok, okey lagi jenazah. Tak repot, tak hancur. Itu baru. Tak, orang mati syahid. Ini Nabi.
Para anbiya, Nabi hidup. Nabi dalam kubur dia boleh semayang, dia boleh buat alaqah sama-sama Nabi. Dah tengok ketika Isra Mi'raj, Nabi kita naik borak tu. Nabi kita nampak Nabi Musa duduk semayang. Tengok. Nah, Nabi naik jumpa Nabi Ibrahim, Nabi Adam. Semua Nabi jumpa. Nabi semayang di Masjidil Aqsa. Nabi-nabi lain jadi makmum. Nabi ni hidup. Nabi hidup. Dia tak ada seksa kubur, dia tak ada azab kubur, tak ada. Dalam kubur dia boleh buat apa saja. Dia boleh semayang, dia boleh ziarah, menziarahi sesama dia. Dia duduk halaqah puak-puak Nabi. Nabi Muhammad pun sama juga. Kita bagi salam, Nabi jawab terus. Kita bagi salam, Nabi terus jawab. Kita selawat, Nabi tahu. Tak, kita selawat je Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Malaikat bawa terus sampai Rasulullah. Rasulullah, fulan bin fulan telah selawat pada kamu Rasulullah. Malaikat bawa terus. Kita ziarah makam Nabi pun sama. Tak, sebab itulah bila kita ziarah, kita lalu kita kena bagi salam. Tak, kita kena bagi salam. Nabi sebut lagi, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Sesiapa menziarahi kuburku, maka wajiblah bagi dia syafaat aku pada hari kiamat. Sebab itulah tengok orang Arab berebut. Berebut nak ziarah kubur Nabi. Kita pergi sekali malah aku, cukuplah sekali. Orang Arab sehari 4-5 kali ziarah kubur Nabi. Sampai askar halau. Halau. Sebab dia tahu tak, bila kita ziarah makam Rasulullah, maka Nabi kata esok-esok aku bagi syafaat kepada dia di padang mahsyar. Man ja'ani zairan la tahmiluhu hajatan illa ziyarati kana haqqan ala an akuna lahu syafi'an yaumal qiyamah. Sesiapa yang datang menziarahi aku, tidak ada hajat kecuali untuk menziarahi aku, maka bagi dia hak ke atas aku untuk bagi syafaatnya pada hari kiamat. Inilah kelebihan kita menziarahi makam Rasulullah. Dan ketika kita ziarah kubur makam Nabi, kita kena bagi salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Dia ginilah maknanya, kita datang pada sana, pintu Babus salam tak? Babus salam tak? Malam datang tu, dia keluar pintu sana. Kubur sini. Kita lalu je. Sekarang dia pagar dah. Tak boleh masuk dekat dah, dia pagar. Lalu je bagi salam. Tak, mula-mula Assalamu alayka ya Rasulullah. Sebelah Nabi kubur Sayyidina Abu Bakar. Sebelah Abu Bakar makam Sayyidina Umar. Ada 3. Rasulullah, Abu Bakar, Sayyidina Umar. Nabi depan sikit, Abu Bakar belakang sikit, Umar belakang sikit. Mana Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Abu Bakar, Assalamu alayka ya Umar. 3 orang. Dia asalnya kubur Nabi itu rumah Rasulullah dulu. Itu rumah Nabi situlah. Baru ni ada cerita nak pindah. Nak pindah makam Nabi. Saudi menafikan. Menafikan berita nak pindahkan makam Rasulullah. Dia asalnya rumah Nabi tu. Rumah Nabi situ. Rumah tu Nabi duduk dengan si Aisyah. Bila Nabi wafat, Nabi dikebumi, dikebumikan dalam rumah dia. Dalam rumah dia. Sebab itulah kita pergi kubur, tengok kubur. Kubur kita, ya Allah, cantik tak? Siap dengan simen, mozaik, hijau, biru, kuning, macam-macam. Boleh tak gitu? Boleh tak? Tak. Dengan mozaik, simen lah, ada cat lah, apalah. Allah, cantik. Tak boleh sebenar tu. Itu bukan tanah kita tu. Tanah wakaf tu. Kalau penuh, dia boleh tambung tanah. Tanah lain pula tu. Recycle semula pula kubur tu. Kalau nak buat kubur yang cantik,
Nak simeng ke nak apa ke bumi belakang rumah kita. Bila meninggal bagi tahu, bila abang meninggal esok-esok, bumi abang belakang rumah. Nak buat cantik buatlah. Nak buat 4 tingkat ke tangga ke terpulanglah. Nabi ke bumi dalam rumah dia. Bila Nabi wafat, Nabi dikebumikan dalam rumah dia. Aisyah pun duduk tinggal rumah tak nak masalah. Aisyah tak pindah, duduk situ je. Nabi ke bumi, Aisyah duduk dalam rumah tu, tak ada masalah. Nak tukar baju, nak semayang, tak ada masalah sebab suami dia. Kita berani tak lagu tu? Kalau suami meninggal ke bumi dalam rumah, bini duduk tak? Tak duduk dah, tanyalah confirm. Pindah. Aisyah tak pindah, duduk dalam tu je. Dia masak, dia mandi, dia semayang dalam rumah je. Kubur Rasulullah tepi tu. Duduk dalam setahun, Abu Bakar pula meninggal. Abu Bakar meninggal, ke bumi dalam rumah tu juga. Sebab Abu Bakar ayah dia. Ayah Aisyah. Rasulullah suami Aisyah. Abu Bakar ayah Aisyah. Ke bumi sekali dalam rumah Aisyah. Aisyah pun duduk lagu tu je. Aisyah semayang ke tukar pakaian ke biasa sebab suami dia dengan ayah dia. Dia tak lama kemudian Umar pula wafat. Sayyidina Umar khalifah yang kedua. Sayyidina Umar wafat ke bumi situ juga. Dalam rumah tu juga. Bila Sayyidina Umar ke bumi dalam rumah tu, Aisyah pun buat tabir. Aisyah buat tabir, nak tukar baju ke tak pakai tudung ke, takut-takut malu ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni orang lain dah. Rasulullah suami dia, Abu Bakar ayah dia, Sayyidina Umar orang lain. Lalu dia buat langsir, buat tabir sikit, nak tukar pakaian apa, malu ke Sayyidina Umar. Itulah tiga jasad dalam makam tu. Makam Rasulullah, makam Abu Bakar dan makam Sayyidina Umar. Jadi sebab itulah kalau kita masuk, kita ziarah makam Rasulullah, kita kena bagi salam 3 lah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakar, Assalamualaikum ya Umar, ataupun Assalamualaikum ya Rasulullah, dan Assalamualaikum ya Abu Bakar, dan Safiyah Rasulullah ataupun kawan Rasulullah, dan Assalamualaikum ya Umar, Aizullah, penolong Allah. Kita bagilah salam kepada tiga dan Rasulullah dan juga 2 sahabat tadi. Abu Bakar dan juga Umar. Sebab itulah golongan Syiah dia tak suka. Sebab Abu Bakar dan Umar dia tak suka. Syiah. Syiah lebih pada Sayyidina Ali. Dia pergi ziarah makam Nabi tu tak apa, tapi dengan sebab ada Abu Bakar dengan Umar tu. Dia tak ngam. Orang Syiah tak ngam dengan Abu Bakar dengan Umar. Sebab itulah dia kalau boleh nak pindah makam Rasulullah tu tetap tempat lain. Sebab adanya Abu Bakar dengan Umar tu. Ataupun ambil Abu Bakar dengan Umar letak tempat lain. Ini golongan Syiah. Golongan Syiah dia tak suka kepada Abu Bakar dan juga Umar. Aisyah sendiri pun dia tak suka. Bagi orang Syiah, Sayyidina Ali saja. Sayyidina Ali saja, dan dia iktiraf, yang lain dia tak suka. Abu Bakar, Umar dan juga Siti Aisyah. Jadi begitulah, kita ambil sedikit. Apabila kita pergi ke sana, setelah kita selesai menunaikan haji, jangan lupalah kita menziarahi makam Rasulullah. Dan di Madinah ni sebenarnya bukan hanya makam saja. Dia ada raudah satu lagi. Raudah ni dia antara membar Nabi dengan kubur Nabi tu, tengah-tengah tu raudah. Raudah ni taman syurga dia panggil. Siapa dapat solat lah tu seolah-olah solat dalam taman syurga. Berebut, dia buka tu berlari berebut sampai bertumbuk ada. Nak pergi sembahyang dalam raudah. Kalau di Mekah Hajarul Aswad, kalau Madinah di raudah. Di raudah. Lepas tu kita boleh juga ziarah kubur Baqi'.
kubur Baqi' di Madinah. Tak, kita boleh ziarah Bukit Uhud. Tengok ziarah apa ni sejarah. Tengok, kita boleh ziarah juga Masjid Quba. Masjid Qiblatain ini sebenarnya berada di Madinah belakang. Jadi bila kita sampai ke sana, insya-Allah mudah-mudahan Allah angkat kita sampai ke sana, kita ziarahlah terutamanya makam Rasulullah dan juga tempat-tempat yang bersejarah di sekitar kota Madinah, insya-Allah. Jadi rasa itulah saja untuk malam ini. Kita habiskan berkaitan dengan bab haji, insya-Allah kita sambung masuk bab-bab lain pula yang mana kita telah perbincangkan beberapa bab berkaitan dengan perihal haji. Yang pertama itu berkaitan dengan fardu haji, seterusnya istitaah kemampuan haji, seterusnya haji dia kena guna duit yang halal, kita kena bersihkan jiwa, kita kena adakan adab-adab haji, dan akhir sekali kita kena menziarahi kota Madinah. Jadi mudah-mudahan dapatlah kita ambil sedikit sebanyak untuk manfaat kita bersama, dan insya-Allah kita sambung lagi pada sesi akan datang. Dan minta maaf kalau ada tersalah kata, tersilap bahasa. Akhirnya aku liqauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.